siapa orang Melayu yang bukan pendatang juga? Tun Dr. Mahathir sendiri pun pernah datang daripada satu negeri lain. Saya sendiri datang dikatakan dari Patani. Isteri saya daripada Indonesia. Dan saya rasa Zahid Hamidi pun orang Jawa. Jadi semua kita datang daripada sesuatu tempat. Jadi selalu dikait-kaitkan bahawa pendatang-pendatang ini akan mengambil kuasa dan kita akan menjadi apa yang dikatakan peminta sedekah di dalam negara sendiri. Jadi siapa yang menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, lepas tu jadi 2 kali pula, yang tu kena tanya diri sendiri. Mungkin itu betul kata Tun Dr. Mahathir sebab pendatang yang akan menjadi pemimpin negara, sebab dah pernah berlaku dah pun. Itulah contoh narasi kebohongan yang dibongkar oleh Profesor Tajudin Rasdi. Selama ini kaum Melayu negeri Kasino suka mengatakan bahwa mereka adalah kaum pribumi atau penduduk asli. Tujuannya tentu biar mereka tampak lebih istimewa ketimbang kaum Cina dan India. Padahal, banyak sekali kaum Melayu palsu Malaides yang sebenarnya berasal dari Indonesia. Mereka pun bukan Melayu asli, tapi mengaku-aku sebagai Melayu. Bahkan Mahathir Mohamad sendiri juga Melayu palsu dan keturunan pendatang. Jadi, sebagian besar penduduk Malaysia sebetulnya adalah pendatang. Semestinya pula, sesama pendatang tidak perlu ribut setiap hari. Nah, kami juga ingin menambahkan lagi bentuk kebohongan kaum Melayu palsu di negeri Malaides itu. Selain mengaku-aku sebagai penduduk asal, mereka juga mengaku-aku sebagai bangsa yang besar dan hebat, dan jadi penguasa Nusantara. Bagi kami hal itu juga merupakan bentuk kebohongan. Sebab dalam sejarahnya, tidak ada bangsa Melayu yang hebat. Sebutan Melayu itu justru datang dari penjajah British. Yang ada sebenarnya suku-suku Nusantara yang hebat. Mereka itu orang Bugis, orang Batak, Aceh, Jawa, Sunda, Banjar, Bawean dan sebagainya. Dan semuanya hebat. Bangsa Melayu itu tidaklah ada. Yang ada adalah suku Melayu. Dan semua suku-suku hebat di Nusantara itu kemudian menjelma menjadi bangsa Indonesia sejak 100 tahun lalu. Jadi sekali lagi, tak ada bangsa Melayu yang hebat, apalagi Mahawangsa Melayu. Itu semua hanya ilusi. Tujuannya biar kaum Melayu palsu di Malaysia tampak hebat. Tujuannya buat menakut-nakuti kaum Cina dan India di sana. Karena tidak ada bangsa Melayu, maka sebenarnya tidak ada juga bahasa Melayu yang hebat dan mendunia. Bahasa Melayu hanyalah lingua franca atau bahasa pasar, dan bahasa daerah dengan berbagai dialek, serta bahasa Melayu tinggi tapi terbatas di istana. Bahasa Melayu tampak menjadi hebat dan mendunia, setelah dibakukan dan diangkat menjadi bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia itu sendiri sudah jauh berbeda dengan bahasa Melayu. Jadi, kalau orang Melayu Malaysia bilang bahwa bahasa Melayu hebat dan mendunia, itu adalah bohong. Buktinya di Malaysia sendiri bahasa Melayu tak bermartabat dan masih tampak seperti bahasa kampung. Jadi yang hebat dan mendunia itu adalah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu Malaysia. Lucunya, selain suka bikin narasi yang penuh kebohongan, kaum Melayu negeri Kasino juga suka berlagak lemah atau berlagak menjadi korban atau playing victim. Jadi, walau mereka mengaku sebagai kaum yang hebat, bahkan bangsa yang hebat, tapi di sisi lain mereka juga merasa lemah atau jadi korban. Tujuannya adalah biar mereka bisa menyalahkan pihak lain. Jadi sikap ini sebenarnya sikap yang tak bertanggung jawab. Kaum Melayu negeri Kasino sering menyalahkan bahwa penjajah British yang memecah belah Melayu. Penjajah British yang merusak sejarah mereka. Padahal, raja-raja Melayu sendiri yang dulu memuja penjajah British. Kaum Melayu negeri Kasino juga suka menyalahkan bangsa dan bahasa Indonesia. Bahkan mereka menganggap bangsa dan bahasa Indonesia tidak ada. Padahal, bangsa dan bahasa Indonesia sudah ada sebelum Malaysia diberi hadiah kemerdekaan oleh British. Padahal kaum Melayu palsu di Malaysia sendiri yang tidak sanggup membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Padahal,
Mereka sendiri yang dulu memilih memuja penjajah, memilih menjadi pengkhianat Nusantara, ketimbang berjuang melawan penjajah. Selanjutnya, kaum Melayu Malaides juga suka menyalahkan kaum Cina dalam urusan bahasa Melayu. Padahal, sejak kaum Melayu dibuatkan negara Malaysia oleh British, semua Perdana Menterinya adalah Melayu, walau sebenarnya Melayu palsu. Kalau bahasa Melayu tak bermartabat, itu salah pemimpin Melayu sendiri. Justru Mahathir yang dulu membuat kebijakan menggunakan bahasa Inggris untuk mata pelajaran sains dan matematika. Itulah sejumlah keanehan kaum Melayu negeri Kasino. Profesor Tajudin pun mengungkap keanehan kaum Melayu Malaysia. Beliau membuat kontranarasi terhadap pernyataan Mahathir Mohamad baru-baru ini mengenai musuh-musuh Melayu yang perlu dilawan. Musuh Melayu versi Mahathir tentu saja pihak-pihak non-Melayu, terutama kaum Cina atau Partai Cina. Profesor Tajudin setuju bahwa Melayu punya musuh. Tapi bagi beliau, musuh kaum Melayu itu berbeda. Musuh Melayu itu antara lain pihak-pihak yang menarasikan bahwa Melayu itu lemah, atau sikap Melayu yang berlagak jadi korban. Nah, berikut ini adalah penjelasan Profesor Tajudin. Maka saya akan bersetuju dengan Tun Dr. Mahathir bahawa memang betul. Saya setuju 100% dengan Tun Dr. Mahathir bahawa orang-orang Melayu memang mempunyai musuh-musuh yang sama. Jadi saya akan huraikan 3 musuh yang orang-orang Melayu perlu menakuti dan juga perlu mengambil tindakan. Jadi yang pertamanya adalah siapa-siapa yang membawa naratif bahawa Melayu ini lemah. Itu musuh Melayu yang pertama. Iaitu ada sekumpulan Melayu, parti Melayu, pemimpin Melayu yang selalu berkata orang Melayu ini lemah. Itu nama dia, cerita bahawa Melayu ini lemah. Lemah macam-macam lah. Ekonomi ke, pendidikan ke, kuasa politik ke, dan macam-macam lagi. Maka perlu dia bersatu. Jadi itu dia punya naratif. Dan kalau Melayu ni lemah, maka dia kena bersatu untuk melawan musuh. Ini adalah apa yang saya katakan model daripada tribalism ataupun sifat kesukuan ataupun sifat kehaiwanan, iaitu apabila haiwan dia hendak membuat pertahanan daripada dimakan oleh harimau dan sebagainya, dia akan berkumpul. Jadi apa yang dikatakan strength in numbers, strength in juga kekuatan daripada perkumpulan ataupun satu kesukuan yang mana ini akan menjadikan orang Melayu itu kuat. Tuan-tuan, saya dah tengok orang-orang Melayu yang dah jadi doktor, dah jadi lawyer, yang dah jadi ahli peniaga, meniaga kuih, meniaga macam-macam, semua mereka berdiri sendiri. Jadi memanglah satu ketika dahulu orang seperti saya perlu meminta bantuan daripada ataupun ditawarkan untuk belajar ke luar negeri, beasiswa dan sebagainya. Memang masa itu Melayu lemah, saya mengakui. Tetapi sekarang Melayu dah ramai yang berjaya atas berdikari diri sendiri. Ada yang buat kerja-kerja gig dengan online sampai jadi million-million, sampai saya seorang profesor pun tak sedaya nak bekerja pendapatan mereka. Dan juga ada orang berniaga kuih pun boleh membuat banyak orang kata pendapatan, dan juga yang buka kedai, restoran dan sebagainya. Dan satu laginya adalah bahawa orang Melayu ni adalah penduduk asal. Maka orang-orang lain ni pendatang. Jadi apabila terdapat begitu, orang-orang yang pendatang ni dia akan menjadi lebih dan juga akan menguasai ekonomi, maka orang Melayu terancam. Pertamanya, siapa orang Melayu yang bukan pendatang juga? Tun Dr. Mahathir sendiri pun pernah datang daripada satu negeri lain. Saya sendiri datang dikatakan dari Patani. Isteri saya daripada Indonesia. Dan saya rasa Zahid Hamidi pun orang Jawa. Jadi semua kita datang daripada sesuatu tempat. Jadi apabila kita jadi rakyat Malaysia, kita tak salah menganggap diri kita semua pendatang. Sebab kita dah jadi tanah tumpah,
di dalam negara sendiri. Jadi selalu dikait-kaitkan bahawa pendatang-pendatang ini akan mengambil kuasa dan kita akan menjadi apa yang dikatakan peminta sedekah di dalam negara sendiri. Jadi perlulah orang Melayu bersatu kerana dia lemah sebab dia membiarkan pendatang-pendatang mengambil alih puncak kuasa Melayu. Siapa yang menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, lepas tu jadi 2 kali pula, yang tu kena tanya diri sendiri. Mungkin itu betul kata Tun Dr. Mahathir, sebab pendatang yang akan menjadi pemimpin negara, sebab dah pernah berlaku dah pun. Baik, naratif yang kedua adalah yang menjadi musuh kepada orang Melayu adalah naratif rasuah Melayu, bahawa rasuah ini adalah sesuatu yang tak apa, tak kisahlah. Sebab apa? Yang pertama, bahawa pemimpin-pemimpin Melayu mestilah kaya. Parti-parti Melayu mestilah ada duit. Jadi kalau tak ada duit, kita nak derma kat masjid, kita nak bagi orang pergi haji, kita nak derma kat orang anak yatim, kita nak bagi duit untuk ahli-ahli apa yang dikatakan pengikut parti, mana nak cari duit? Jadi perlulah ada duit. Jadi dengan itu naratif rasuah macam mana? Iaitu kalau ada satu projek tu berharga 100 juta sepatutnya, tapi dinaikkan 150 juta dan diberikan kepada kroni, dan kroni akan bagi balik 50 juta kepada parti ataupun kepada pemimpin tersebut. Orang-orang Melayu ini juga mempunyai apa yang dikatakan orang-orang bukan Melayu yang sendiri yang menyediakan rasuah. Jadi apabila orang-orang bukan Melayu menyediakan rasuah, maka takkan tak ambil. Jadi begitulah dia punya tu. Dan kalau ambil pun, kalau dipersalahkan, kenapa tak dipersalahkan orang-orang yang memberi rasuah? Jadi pandangan saya adalah memang betul. Saya rasa ada juga orang-orang bukan Melayu yang mudah nak dapat projek, tetapi sudah tentu sebagai orang yang mempunyai agama, buat apa kita nak terima? Dan juga kalau kita tak minta, dia orang pun tak bagi. Akhir sekali adalah musuh Melayu yang paling besar sekali adalah ketaatan kepada parti, kepada pemimpin, kepada apa yang dikatakan idea perkauman dan juga agama sendiri. Jadi Melayu ini dia ajar untuk taksub kepada pemimpin dia. Jadi kalau dikatakan pemimpin politik Melayu, maka kena taat kepada pemimpin tersebut. Lagi-lagi sekarang ada pemimpin yang berteraskan agama Islam, maka itu macam Nabi lah. Begitulah musuh kaum Melayu Malaysia yang sebenarnya, menurut Profesor Tajudin. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.